diskaun 50%. Dekat malam raya ni hampir 80% lah diskaun. Penuh orang. Kita mencari Lailatul Qadar, tapi malam-malam orang lain mencari benda-benda yang lain lah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini marilah kita merenung sedikit. Kita nak tengok apakah amalan-amalan terakhir, amalan-amalan terakhir di penghujung Ramadan ini yang telah dinukilkan oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni di dalam kitabnya Fadail Syahri Ramadan, kelebihan bulan Ramadan, memberikan kepada kita apakah amal-amal yang perlu kita lakukan di akhir-akhir Ramadan ini, hujung-hujung Ramadan ini. Adakah kita hujung Ramadan ini sibuk untuk membuat kuih raya, ataupun sibuk untuk jahit baju raya, lansir raya? Tetapi Dr. Aid dalam kitabnya ini menggariskan beberapa perkara amalan yang perlu dipertingkatkan untuk kita meraih ganjaran pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam kitab ini menyebutkan bahawa di akhir Ramadan ini perlu perbanyakkan istighfar kepada Allah. Perbanyakkan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk di bulan Ramadan, kita dah biasa istighfar. Tiap kali kita lepas solat sunat, selepas solat wajib, kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tetapi di akhir Ramadan ini perlu perbanyakkan istighfar, itu sentiasa menjadi kelaziman kita keluar daripada bibir mulut kita. Tak kira di mana saja kita berada, pada waktu bila, lazimkan perkataan istighfar di akhir-akhir Ramadan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Nasr ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam ayat ini Allah telah memberikan kita satu pengajaran. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia akan masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Wastaghfirhu, kata Allah, mohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Jadi dalam ayat ini Allah menggesa kita supaya perbanyakkan istighfar, perbanyakkan taubat kepada Allah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih lagi di penghujung Ramadan ini perlu perbanyakkan. Para nabi dan rasul sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nabi itu terpelihara daripada dosa, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sentiasa beristighfar dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Adam alaihissalam telah melakukan dosa, kesilapan kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas terus bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah. Allah nukilkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, kami telah menganiaya diri kami sendiri, kata Adam dan isterinya Hawa. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami,
nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Adam sendiri pun sentiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan kesilapan, apatah lagi kita sebagai manusia biasa yang sentiasa melakukan kesilapan, kesalahan dan dosa. Kullun nas khata', setiap manusia itu melakukan kesilapan. Wa khairul khata' at-taibun, dan sebaik-baik kesilapan itu ialah dengan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah, Allah akan bagi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taubat ni tak semestinya apabila melakukan dosa saja perlu taubat. Tetapi kena melazimi taubat ini, menjadi satu kebiasaan taubat ini. Lebih-lebih lagi wajib apabila kita melakukan kesilapan dan dosa. Wa imma dosa tu kecil ataupun dosa tu dosa yang besar. Dan telah dinukilkan, kita lihat beberapa contoh orang-orang yang bertaubat ini dinukilkan dalam kitab dalam kitab Kisah Mukasyafatul Qulub. Ini kitab karangan Imam Al-Ghazali, menceritakan tentang bab taubat, kisah-kisah orang yang bertaubat. Disebutkan dalam kitab ini yang pertama semasa di zaman Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, Khalifah Islam. Umar ini setiap hari dia berjalan keluar daripada rumah dia untuk melihat kehidupan rakyat dia. Ini Umar. Sebagai seorang pemimpin, seorang imam, kita jangan duduk di pejabat saja. Keluar, tengok anak buah macam mana, tengok rakyat. Jadi Umar ni pada suatu hari di Madinah pada ketika itu meronda lah. Tengok kawasan dan bertemu dengan seorang pemuda pada ketika itu sedang memegang satu botol minuman. Pegang. Jadi pemuda ini apabila lihat Sayyidina Umar Al-Khattab berhadapan, terus dia masukkan botol minuman ini dalam jubah dia, dalam baju. Sebab botol itu adalah botol Al-Khamru, botol arak. Sorok. Sebab pemuda ini adalah seorang peminum arak. Tak nak diketahui oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun bertanya, wahai pemuda, botol apa yang ada di dalam baju kamu, pakaian kamu, kamu sorok tu botol apa? Pemuda ini dah merah muka dah, malu ni, takkan nak mengaku ni botol yang dia ada ni, pegang ni botol arak Al-Khamru. Entah terdetik dalam hati dia pada ketika itu juga, ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Jangan engkau malukan aku di hadapan Amirul Mukminin ini ya Allah. Engkau sorokkanlah aibku ya Allah. Aku bertaubat kepadamu dan aku berjanji tidak akan minum lagi selepas ini ya Allah. Ini janji pemuda ni. Fauran, segera. Sayyidina Umar tanya lagi, wahai pemuda, botol apa tu? Tunjukkan kepada aku. Pemuda ini dengan keadaan yang takut, dia mengatakan bahawa botol ini ialah Al-Khalu, bukan Al-Khamru. Al-Khal ialah cuka. Cuka khal, cuka kurma, khal. Botol ini ialah botol cuka. Yang ada di tanganku. Sebenarnya botol arak. Tetapi dengan taubat dia segera tadi, Allah telah gantikan. Keluarkan botol tu, rupanya betul-betul botol cuka. Maksudnya air arak tadi telah bertukar dengan air cuka. Kerana apa? Kerana taubat yang telah dilakukan oleh pemuda ini secara segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini oleh Imam Al-Ghazali tentang kisah-kisah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kalau kita baca kitab ini, kisah-kisah orang yang bertaubat. Yang mana yang kedua
kisah tentang bagaimana dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan Nabi membawakan satu kisah tentang seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Ini kisah ni cukup popular dalam hadis. Ini hadis muttafaqun alaih. Seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang dan dia nak bertaubat kepada Allah dan menyesal. Tak nak bunuh orang lagi dah. Lantas dia pergi berjumpa dengan seorang alim, tanya pendapat. Macam mana cara aku nak bertaubat kepada Allah? Maka orang alim ni bagi tahu, kamu pergilah jumpa seorang abid, seorang pendeta yang berada di hujung pekan sana. Di sana kamu minta nasihat daripadanya. Maka pemuda ini pergilah jumpa dengan abid ini, pendeta ini, tanya, aku telah membunuh 99 nyawa manusia. Adakah ada peluang aku nak bertaubat kepada Allah dan adakah Allah akan terima taubatku? Apa kata abid ini? Kata, taubat kamu tidak diterima oleh Allah. Itu kata abid. Apa yang berlaku ialah pemuda ini bunuh abid ini. Dah geram, dah marah, bunuh. Jadi 100, cukup 100. Dia bunuh. Selepas daripada itu timbul perasaan penyesalan dia. Nak bertaubat lagi, tak boleh jadi. Jumpa lagi dengan dengan alim tadi. Aku telah bunuh 100 orang, dah cukup lah 100 orang. Aku nak bertaubat. Macam mana cara? Maka kata alim ini, kamu nak bertaubat, kamu mesti keluar daripada tempat ini. Kamu pergi ke satu tempat yang jauh. Di sana ada sekelompok manusia, satu kelompok penduduk yang semuanya beriman kepada Allah. Kamu insya-Allah kamu boleh berubah. Satu tempat. Mana kita tak boleh duduklah di situ. Keluar daripada Korea, keluar daripada wilayah, di sana akan boleh berubah, kata alim ini. Maka pemuda ini pergilah. Pergi di pertengahan jalan, tak sampai lagi ke tempat tersebut, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemuda ini meninggal. Ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal, mati. Maka diceritakan dalam hadis, apabila meninggal datanglah 2 malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab, berebut nak tarik roh pemuda ini. Malaikat rahmat kata dia lebih berhak ke syurga kerana dia telah bertaubat kepada Allah, niatnya dah bertaubat kepada Allah, nak pergi ke jalan kebaikan. Kata malaikat azab, memang betul dia nak bertaubat tapi dia belum melakukan apa-apa amalan yang baik lagi. Maka dia akan dimasukkan ke neraka Allah. Bergaduh malaikat rahmat dengan malaikat azab, masing-masing nak tarik. Apa yang berlaku, dipendekkan cerita, datangnya satu lagi malaikat memberikan penyelesaian. Apa kata malaikat ini? Dia kata selesainya cukup mudah. Ukur jaraknya pemuda ini, tempat pemuda ini meninggal, mana yang lebih dekat. Sama ada dekatnya dengan tempat dia nak pergi yang baik tadi, ataupun dekat yang bermula tempat yang buruk tadi. Ukur. Maka malaikat rahmat tadi dengan malaikat azab tadi ukurlah. Ukur. Rupanya jarak tempat dia nak pergi ke tempat yang baik tu lebih hampir. Disebutkan dalam riwayat lain, kira-kira sehasta saja bezanya. Jarak daripada tempat dia asal tu nak pergi tu dengan tempat yang meninggal, dengan tempat yang kampung itu nak sampai tu bezanya dekat, kurang sehasta dekatnya. Maka apa kata malaikat rahmat? Maka pemuda ini yadkhulul jannah, masuk syurga. Sebab dia punya keazaman, niat dia nak berubah, nak bertaubat kepada Allah di atas penyesalan tadi. Ini beberapa kisah yang kita petik supaya kita jadi motivasi untuk kita sentiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin muslimat. Yang kedua, kata Dr. Aid,
Perkara kedua yang kita nak perbanyakkan ialah sentiasa melakukan solat fardu ataupun solat sunat. Perbanyakkan. Fardu ni wajib lah. Jangan tinggal semayang. Terutama anak-anak muda ni. Anak-anak muda sekarang ni dia pandang semayang ni satu perkara yang remeh. Tak ada apa semayang ni. Tinggal semayang buat relaxnya. As-solah imaduddin. Semayang tu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Man tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad hadamadi, dia meruntuhkan agama. Ni orang-orang muda ni. Kadang bukan orang muda saja, orang tua pun sama. Kan? Tak semayang, tak cukup semayang dia 5 waktu. Celang-celup. Ini. Sedangkan umur kita ni tinggal berapa saja lagi baki kita ni. Kita nak menuju ke alam akhirat nanti. Tapi ada masih lagi meninggalkan solat. 5 waktu ini kita jaga di samping ibadat-ibadat solat sunat. Sama ada qabliyah, ba'diyah, solat hajat, macam-macam solat ini. Lebih-lebih lagi sembahyang berjemaah. Solat tu yang wajib lah. Berjemaah lagi. Nabi bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fazi bisab'i wa ishrina darajah. Sembahyang berjemaah itu adalah lebih baik daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjat kali ganda. 1 dengan 27, mana kita nak? Kan? Takkan kita nak 1, kan? Ada orang dia bekerja, baru minta kerja ni, majikan dia offer dia gaji 1,000 dengan gaji 27,000. Pilih. Dia kata, cik, gaji yang kita tawarkan ada 2 pilihan. 1 1,000, 1 27,000. Cik pilih. Kita pun fikir, kan? Bagi saya lah, saya nak 1,000 lah. 27 tu banyak sangat. Ini orang yang rugi lah. Allah bayar gaji kepada kita, bayar pahala kepada kita 27 darjah kali ganda pahalanya. Maka rebut peluang untuk solat berjemaah daripada semayang seorang diri. Yang kedua. Yang ketiga ialah perbanyakkan di akhir Ramadan ini dengan tilawah Al-Quran. Ini. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan ini bulan Quran. Jadikan Al-Quran sentiasa pendamping kita, peneman kita, Quran ni. Baca Quran di bulan Ramadan ini. Setiap huruf itu akan diberi ganjaran yang pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat baca Ramadan saja kita dah habis khatam, tahun depan pula Ramadan, tahun depan pula. Tak nak macam tu. Setiap hari kita berpegang dengan Al-Quran. Baca. Paling tidak tak ada masa satu hari sepipi cukup. Satu helaian. Jangan tinggalkan Al-Quran. Sebab Quran ni dia merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dia merupakan syifa, penawar bagi manusia. Al-Quran, dustur Rabbani, perlembagaan Tuhan. Quran ni. Manual book kita, panduan hidup kita. Kita beli kereta baru, ada buku panduan. Di situ ada cara nak mengendalikan kereta itu. Kalau beli kereta second hand tak ada lah. Buku panduan ni. Kereta baru. Kita pun dibekalkan dengan panduan hidup. Apa dia? Al-Quran. Quran. Yang tak boleh kita tinggalkan membacanya. Kita ni jauh betul dengan sahabat-sahabat Nabi, para waliullah. Mereka baca Quran satu hari boleh khatam. Sayyidah Nafisah, seorang waliullah wanita di zaman Imam Asy-Syafi'i, dia baca Quran satu malam 15 juzuk. Masya-Allah. 2 malam khatam, kelas. Di bulan Ramadan.
Begitu juga kalau kita baca kisah seorang muslimah waliullah Rabi'atul Adawiyah, kehebatannya melakukan ibadah-ibadah, solat sunatnya, tilawahnya. Ini kita perlu contohi. Yang keempat ialah zikrullah, perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti mulazamah berzikir ni. Apa-apa saja zikir yang ada, perbanyakkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Apa-apa saja zikir. Basahi lidah kita dengan zikir. Di bulan Ramadan ini, sambil kita masak, sambil kita sedang tunggu untuk solat, perbanyakkan zikir kepada Allah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah kepadaku, nescaya aku ingat kepadamu, kata Allah. Kita zikir ini kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak ingat kepada Allah? Perbanyakkan zikir dengan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa. Jadi satu kelaziman kepada kita. Tak payah nak cari tasbih dulu baru nak berzikir. Ni. Kita kadang-kadang nak berzikir cari tasbih dulu. Orang ni macam-macam jenis tasbih digital. Tak ada dah pakai tekan elektronik zikir. Mudahnya dia beri kemudahan untuk berzikir. Gunakan jari-jari kita ini untuk berzikir. Tak payah tasbih. Tak payah nak cari. Kadang-kadang itu menjadi satu halangan kepada kita untuk berzikir. Menjadi satu kesusahan berzikir. Nak berzikir cari kena masuk masjid, kena masuk surau dulu. Di mana-mana saja kita boleh berzikir, asalkan dia bukan tempat yang kotor, bukan tempat yang maksiat. Jangan nak masuk dalam tandas kita berzikir juga. Boleh, tapi dalam hati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya yang terakhir, perbanyakkan sedekah, infak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebut. Perbanyakkan sedekah dan infak. Sebab syahrul Ramadan, bulan Ramadan ialah bulan untuk mendidik kita supaya kita menjadi pemurah. Nak mendidik hati kita ni supaya menjadi murah hati, menjadi dermawan. Bulan Ramadan ni. Nabi SAW di bulan Ramadan ni lebih pemurah berbanding bulan-bulan yang lain. Sebab itu ambil kesempatan Ramadan ini, kita memberikan sedekah, infak, sama ada berupa mata wang, duit, makanan dan sebagainya. Bagi sedekah. Tadi dalam ayat, Imam ada baca tadi tentang ayat sedekah tadi, ganjaran Allah Subhanahu wa taala tadi, surah Al-Baqarah tadi. Allah sebut, masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah sebut janji Allah dalam surah ini. Allah sebut perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagaikan sebutir benih yang mampu tumbuh menjadi 7 butir. Pada tiap-tiap butir tumbuh pula 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi orang-orang yang dia kehendaki. Ini. Pahala infak sedekah ni diberi panjang bercambah-cambah. Besarnya pahala sedekah. Tidak ada dalam sejarah orang yang infak, orang yang sedekah ini dia jadi fakir miskin. Bahkan dia akan menjadi lebih subur hartanya. Sebab dia dah tolak harta-hartanya yang syubhah, hartanya yang haram, menyucikan hartanya. Sebab itu dalam Islam ada zakat.
Zakat itu nak menyucikan harta kita. Zakat tu wajib, sedekah ni sunat. Itu yang kita perlu perbanyakkan sedekah ini. Sebab disebutkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik dan paling pemurah di bulan Ramadan ini. Ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Kata Nabi, sedekah itu dapat menghapuskan dosa umpama air yang memadamkan api. Ni sedekah boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Allah tak tengok berapa nilai yang kita bagi. Kadang-kadang kita sahur ada RM1, tak jadi balik, masuk balik. Sikit sangat. Tak kira berapa nilai pun. 5 kupang, sekupang pun. Masuklah dalam tabung-tabung masjid, surau dan sebagainya. Sebab itu memberikan manfaat kepada kita di hari akhirat nanti. Tabung berjalan, kita pun senyum je. Bila tanya kenapa senyum, ustaz kata senyum tu sedekah. Ibtisamun sadaqatun. Senyum tu sedekah. Memanglah senyum lah, tapi hasil tak ada lah. Maka infakkan, sedekahlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut lagi sempena bulan Ramadan ini, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Kata Nabi, orang-orang yang memberikan makanan untuk orang lain, ni program setiap hari jamu ni, berbuka puasa dia akan memperoleh balasan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Soalnya pahala kita bagi orang makan. Kita berpuasa, kita bagi orang makan di bulan Ramadan ini, pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa itu juga. Tanpa dikurangi sedikit pun, kata Nabi dalam hadis ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di akhir baki Ramadan ini, yang berbaki 2-3 hari ini, sama ada 2 hari atau 3 hari, sama ada hari Jumaat atau hari Sabtu, yang penting 1 Syawal kita akan menyambut Idul Fitri. Maka marilah kita sama-sama kejar, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita ke arah kebajikan, ke arah kebaikan untuk mencari pahala. Sebab kita tak tahu adakah kita akan menempuhi lagi Ramadan tahun yang mendatang ini. Jadi di kesempatan ini, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita, sama-sama kita menasihati diri saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita perbanyakkan, tingkatkan amal kita di baki-baki akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukuplah setakat ini pada malam ini sebagai tazkirah. Sebelum berakhir, ada 2 pesanan penaja untuk disampaikan pada tuan-tuan. Yang pertama, kita buka untuk infak pembayaran bil surau. Tadi apabila bendahari tunjukkan kepada saya bil elektrik surau kita ni, Masya Allah. Tapi tak apalah, kita gunakan semaksimum mungkin. Kita punya bil surau untuk bulan ni RM2,000 lebih. Biasa 200, 300. Sebab kita maksudnya imarah kita tu begitu hebat surau ni. Malam kita aircon sejuk, qiyam pun aircon sejuk. Jadi kita buka mana-mana sumbanganlah tuan-tuan dan puan-puan untuk membiayai bil elektrik surau. Boleh berjumpalah dengan mana-mana AJK untuk kita bayarlah bil surau ini, bil elektrik ni. Bulan biasa normal je tuan-tuan, 200, 300. Tapi bulan ni lah tak dinafikan, memang kita gunakan semaksimum mungkin surau kita ni, insya-Allah. Yang kedua, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan juga untuk infak
selaku wakil bagi sekolah menengah agama Nurul Fazliah Kampung Kelimat, Sungai Siput Utara. Sekarang ni sedang mengumpulkan dana untuk buat satu surau. Sekolah tu tak ada surau lagi selama ni. Ada surau kecil asrama. Kalau nak semayang, bentang tikur semayang atas jalan raya. Jalan raya terbuka tu lah. Sebaik ada awning dataran. Bentanglah tikur di sana, lelaki perempuan untuk semayang. Jadi dalam pengumpulan dana untuk bina surau lah, yang memakan belanjanya RM800,000 tuan-tuan. Nampak macam banyak kan. Tapi kutipan setakat ini terkumpul ialah RM520,000 dah. InsyaAllah. Ramai orang yang pemurah, yang dermawan, yang nak mewakafkan harta dia, nak amal jariah dia. Jadi masih lagi berbaki RM280,000 lah sedang mencari. Tuan-tuan yang nak infak, yang nak wakaf, ada boleh masukkan, ada tabung di belakang sana. Adapun nak beli lot wakaf, tuan boleh berjumpa dengan saya lah selaku wakil, dan kita akan bagi sijil, bagi resip. Mana-mana yang kaki tangan kerajaan tu yang nak pengecualian cukai pendapatan kan, perlu penting lah. Dia bayar tu dapat pengurangan cukai pendapatan dia. Itu saja untuk dua pengumuman. Dan yang terakhir sekali, pada malam ini kita sama-sama berdoa lah. Mudah-mudahan orang-orang yang musafir esok akan mula perjalanan balik ni. Ramai kita musafir, termasuk saya sendiri akan balik kampung besok. Jadi kita sama-sama doakan dipermudahkan urusan, mudahkan perjalanan balik. Perjalanan biasa 6 jam, luar biasa 12 jam maksudnya. Kalau makan jam tu kena sedia roti siap-siap lah. Yang nak balik ke Johor, yang nak balik ke Kelantan, nak balik ke Terengganu sebab besok dah mula cuti sekolah kan. Kita doakan dipermudahkan urusan. Dan saya selaku peribadilah, selaku pengurusi surau, memohon ampun dan maaf segala kesilapan. Sekiranya ada tersalah bicara, tersalah kata selama ini, mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti selepas Hari Raya. Kita ada lagi berbaki 2 hari lah untuk kita, atau 3 hari untuk menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan kita doakan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cukuplah sekadar ini pengisian pada malam ini. Marilah kita tutup dengan doa supaya kita beroleh keberkatan, beroleh kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam ini ya Allah kami berdoa kepadamu ya Allah. Terimalah segala amal ibadat kami ya Allah. Kebaikan yang kami lakukan ya Allah Engkau terima ya Allah, ya Rahman ya Karim ya Allah. Kami berharap kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau biarkan Ramadan ini pergi tanpa meninggalkan kesan di hati-hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan biarkan Ramadan pergi ini tanpa membawa himpunan amal dan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan Ramadan pergi tanpa kebaikan terhadap kepribadian kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan Ramadan pergi tanpa mengharapkan keampunan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan Ramadan pergi ini tanpa meninggalkan jejak-jejak ke syurga untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan biarkan Ramadan pergi sebelum Kau tutup rapat pintu-pintu neraka ya Allah, daripada tergelincir di hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari melakukan dosa dan maksiat semasa dalam bulan Ramadan ini ya Allah, maupun selepas Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum mentari akhir Ramadan berlalu pergi ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Engkau terimalah taubat kami ya Allah.
Engkau lindungilah semua anggota keluarga kami, ya Allah, daripada tipu daya dan fitnah dunia, Allah. Selamatkanlah kami daripada fitnah dan malapetaka yang menimpa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami calon syurga-Mu, ya Allah. Sempurnakanlah akhlak kami, ya Allah. Lindungilah kami dari godaan syaitan dan hawa nafsu, ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin, ya Allah, ya Tuhan kami. Limpahilah hati kami dengan sifat-sifat kebaikan yang terpuji, ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami di dunia ini dengan perasaan tenang dan penuh rahmah dan mawaddah, ya Allah. Ya Allah, Engkau sempatkanlah kami bertemu lagi dengan Ramadan ini pada tahun yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir buat kami, ya Allah. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya Ramadan ini Ramadan terakhir buat kami, ya Allah. Jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang Kau rahmati, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini paling bererti, ya Allah, penuh dengan cahaya iman, ya Allah. Penuhkan hati kami untuk menuju redha dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini penghapus dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang beramal di malam Al-Qadar, ya Allah. Terimalah amal ibadat kami, ya Allah. Terimalah ibadat kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Kurniakan kepada kami syurga-Mu yang maha luas nikmat, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anna fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.